Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube kami, Pengetahuan Am. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenai sistem pemerintahan negara kita, iaitu Malaysia, sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Jadi, mari kita saksikan. Negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ini merupakan dua elemen penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Gelaran rasmi yang penuh bagi Baginda ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Konsep demokrasi berparlimen. Kerajaan demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Perwakilan dilakukan melalui proses pilihan raya. Parlimen Persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dua dewan, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Terdapat 5 ciri dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ini. Yang pertama ialah perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang telah menjadi asas dalam sesebuah pembentukan negara. Ianya juga terkandung dalam segala peraturan dan prinsip kepada kerajaan untuk melaksanakan dan mentadbir negara. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Dalam Perlembagaan Malaysia mengandungi peruntukan senarai Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, senarai bersama, institusi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan juga Badan Kehakiman. Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Negeri-negeri yang bergabung dengan Persekutuan Malaysia diberi hak, kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Negeri. Ciri yang kedua ialah Parlimen. Parlimen adalah penting dan ia adalah badan perundangan bagi Kerajaan Persekutuan dan membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Di dalam komponen Parlimen terdapat Yang di-Pertuan Agong di kedudukan teratas, seterusnya Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat membincangkan usul rang undang-undang yang dikemukakan oleh kementerian tertentu, membahaskan belanjawan negara dan memberi kata putus tentang jumlah peruntukan yang boleh diberikan kepada negeri, meneliti semua rang undang-undang yang dipindah mengikut keadaan semasa. Seterusnya, Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan terperinci, menangguhkan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa menolaknya, meluluskan rang undang-undang. Ciri yang ketiga pula ialah pilihan raya. Pilihan raya. Pilihan raya ini dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pilihan raya merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Ia merupakan satu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan penggubal undang-undang, eksekutif, perundangan dan kerajaan tempatan. Pilihan raya ini dijalankan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan, manakala calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang melalui sistem majoriti mudah. Pilihan raya merupakan ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen. Suruhanjaya Pilihan Raya adalah badan bebas tanpa tekanan daripada pihak pemerintah atau pembangkang. Keanggotaan SPR dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. SPR bertindak menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran dan mengendalikan pilihan raya. Pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali. Di samping itu, pilihan raya umum adalah untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh negara. Ciri yang keempat ialah kebebasan
asasi. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang tidak bersyarat, manakala kebebasan bersyarat pula berlandaskan kepada peraturan tertentu. Kebebasan asasi ada dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu pada bahagian 2. Terdapat 9 perkara yang telah menjadi teras di dalam kebebasan asasi ini. Yang pertama ialah perkara 5, kebebasan diri. Perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah, kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Perkara 8, kesamarataan. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Dan perkara 13, hak terhadap harta. Bagi ciri yang kelima, iaitu Raja Berperlembagaan, saya akan serahkan kepada speaker kita yang kedua, iaitu Mary Ann. Dia akan terangkan dengan lebih detail sedikit. Seterusnya, Malaysia juga mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan. Apa itu yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? Oke, Raja Berperlembagaan bermaksud Raja Pemerintah tertinggi negara Malaysia ataupun Ketua Negara, yaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Bagaimanakah proses pelantikan Yang di-Pertuan Agong ini? Proses pelantikan Yang di-Pertuan Agong dibuat di dalam tempo 5 tahun sekali, yang dilantik oleh Raja Majlis Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir. YDPA adalah ketua bagi ketiga-tiga cabang badan, yaitu Badan Eksekutif, Badan Kehakiman, dan Badan Perundangan. Oke, sekarang kita pergi kepada bidang tugas YDPA. Bidang tugas YDPA di dalam bidang perundangan, yang pertama adalah YDPA bertanggung jawab di dalam memanggil atau membubarkan parlimen. Yang kedua, Baginda juga bertanggung jawab di dalam memelihara kedudukan hak orang-orang Melayu. Dan yang ketiga, sebagai YDPA merupakan Baginda sebagai ketua agama Islam. Manakala di dalam bidang kehakiman pula, YDPA berkuasa di dalam mengampun atau menangguhkan sebarang hukuman. Dan yang kedua, YDPA bertanggung jawab di dalam melantik peguam atau hakim negara. Dan dalam bidang tugas eksekutif, YDPA pula melantik atau melucutkan sebarang jawatan menteri-menteri dan perdana menteri. Manakala di dalam teori pengasingan kuasa, YDPA adalah ketua bagi ketiga-tiga badan tersebut, yaitu Badan Perundangan, Badan Pentadbiran, dan Badan Kehakiman. Sekarang kita pergi pula kepada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong yang termaktub di dalam perkara 34 Perlembagaan Persekutuan. Pertama, Baginda tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai raja di negeri Baginda kecuali tugas-tugas Baginda sebagai ketua agama Islam. Dan perkara yang kedua, Baginda tidak boleh memegang sebarang suatu jabatan yang baginya ada apa-apa saraan atau bergaji. Dan yang ketiga, Baginda tidak boleh mengambil bahagian yang aktif di dalam apa-apa jua syarikat ataupun perniagaan. Demikianlah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan. Sekian, terima kasih.